Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabil rizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maliz zalimun. Ini ketiga, ketiga dan kedua untuk kitab. Dan hari itu saya mengajar di Tampil sebenarnya. Ingatkanlah minggu yang kita punya minggu kedua dan keempat. 2 dan 4. Kalau Jumaat minggu pertama dengan ketiga tu memang saya mengajar di Surau Tampin Jaya. Tidakkan bertembung dengan sana pula? Boleh? Boleh. InsyaAllah. Tu aja. Senang je cara nak tahu tu kan. Sini 2, 4. Sana 1, 3. Je tu. Jumaat 1, 3. Baik. InsyaAllah. So malam ni kita nak baca kitab ni ke tak? Sebab kitab ni tuan-tuan tak ada lagi. Belum ada? Kalau ada saya nak baca terus. Kalau tak ada so tangguh dia. Yang itu juga. Itu. Hari tu order berapa? Kitab ni order berapa? 5. 5. Tapi kat kedai-kedai biasa pun ada. Kedai-kedai kitab biasa ada. Tak, kalau yang lain lah, siapa yang nak tu. Kedai-kedai biasa pun ada kitab ni. Banyak kitab ni. Dekat, tak silap saya dekat tu pun ada kot. Dekat apa tu, yang Giant tu. Dekat Giant. Dalam tu ada kedai apa tu, kedai buku-buku kan. Kadang-kadang ada sekali dengan kedai buku. Tengok je. Baik, insyaAllah. So malam ni So malam ni kita baca Kitab Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Ustaz Haji Ibrahim bin Haji Ibrahim. Hari itu kita dah masuk fasa pertama, Islam agama fitrah. Sekarang malam ni kat mana tu? Islam sesuai dengan fitrah manusia. Betul. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Kita ayat mengenai fitrah. Kemudian fitrah manusia perlu kepada agama. Yang ketiga malam ni kita lihat Islam sesuai dengan fitrah manusia. Ke surat 3 lah. Saya punya Jawi. Yang tuan-tuan punya Rumi. Yang tak ada kitab tu dengar lah. Jangan tidur dah. Kalau tidur dia dengar tak apa. Sebab ada yang tidur tapi tak dengar. Bila tanya kan dia dah tenganga. Tak boleh nak jawab. Baik, insyaAllah.
Baik, melalui terlihat Islam sesuai dengan fitrah manusia. Tajuknya Islam sesuai dengan fitrah manusia. So yang itu kitab tu tak ada lagi, jadi saya tak boleh. Kalau boleh kitab tu ada, kita selang sali dengan kitab ni. InsyaAllah. Sebenarnya kita tahu ini banyak, sebenarnya banyak. Tak tahu banyak. Tadi pun saya singgah di, ada program di Ilim tadi, kemudian saya singgah di Komplek African S di Bangi. Saya beli 2 kitab Arab lah. Satu kitab Tazkirah dalam masalah kelakuan orang yang telah mati, Ahwalul Amwat dan Ahwalul Akhirah. Kelakuan orang yang telah mati dan kelakuan orang yang kelakuan di akhirat, suasana di akhirat. Karangan Imam Qurtubi. Yang kedua saya beli kitab Asy-Syaikh Ad-Dasuki. Asy-Syaikh Ad-Dasuki itulah berkenaan dengan kitab masalah tauhid ataupun akidah juga. Kita arah. Baik, insya-Allah. Malam ni kita lihat Islam sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan fitrah manusia yang menseimbangkan jasmani dan rohani, dunia dan juga akhirat. Islam adalah agama samawi. Samawi mana? Samawi yang diturunkan pada langit lah. Agama samawi disebahkan kepada sama mana langit. Islam adalah agama samawi. Tapi bukan kerajaan langit. Kerajaan langit tu yang ayah pin dulu kan, pernah dengar kan? Ayah pin, dia kata ada kerajaan langit lah. Dah tak ada dah ayah pin tu. Dulu boh pasal ayah pin ni. Dia berpahaman pahaman dia sosang lah, tak betul lah. Tak ikut pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ikut Quran, tak ikut hadis Nabi SAW. Tapi kata kerajaan langit. Kerajaan langit lah. Tapi kena ikutlah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana asal Islam pun dia pada langit juga. Agama yang turunkan pada langit, Quran yang turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril, dan Jibril sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Quran diturunkan selama 23 tahun secara beransur-ansur. Secara beransur-ansur, mana 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Dan ayat itu turun secara beransur-ansur tadi sesuai dengan suasana keadaan pada masa tersebut. Dia tidak, walaupun pada asalnya Quran ini turunkan secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz itu, kemudian turunkan kepada langit dunia secara sekaligus, kemudian dari langit dunia turunkan kepada baginda Rasulullah SAW secara beransur-ansur mengikut pada keadaan dan suasana yang berlaku. Kita Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan fitrah manusia yang menseimbangkan jasmani, rohani, dunia dan akhirat. So maknanya kita ada dunia dan juga akhirat. Dunia adalah tempat kita bercucuk tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bercucuk tanam ataupun mencari bekalan. Sedangkan akhirat kita menuai kita punya hasil daripada tanaman yang kita tanam tadi. Jadi dunia bukanlah tempat untuk kita nak menuai, tidak. Kita nak cucuk tanam, nak beramal dan sebagainya. Sebab ada kalau manusia ni kadang-kadang dia tak penting dunia sangat, tak tengok langsung dunia, sehingga kan tanggungjawab dia diabaikan. Dia kata tak ada guna hidup dalam dunia ni. Dia kata yang penting akhirat. Dunia tak ada apa-apa. Dunia adalah penting juga sebagai bekalan kita menuju kepada akhirat. Pekerjaan yang kita buat sehari, semuanya mestilah kita niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ada ia sebagai bekalan kita kepada akhirat kita, insya-Allah. Sebabnya dalam doa kita selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Allah, Tuhanku, berikan akan aku atau kami
kebaikan di dunia dan juga berikan kami kebaikan di akhirat. Tak boleh kita hanya ambil akhirat sedangkan dunia ni kita tinggalkan langsung. So mana segala amanah pada kita tak jalan. Baik. Baik. Kemudian Islam tidak hanya menyuruh umatnya beramal untuk akhirat semata-mata dan berusaha untuk hidup di dunia saja. Malah satu Islam naklah kita menseimbangkan tuntutan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, iaitu selepas mengerjakan sembahyang naklah kita mencari kehidupan untuk hidup akhirat, untuk di dunia, sesuai dengan hadis Nabi SAW, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Maksudnya beramal kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah oleh kamu untuk akhirat seolah kamu akan mati besok. Seolah kamu akan mati besok, kan? Semaknanya dunia jangan ditinggalkan langsung. Sehingga kita abaikan segala tanggungjawab dan amanah yang diamanahkan kepada kita. Nabi SAW, kan, satu hari ada tiga orang sahabat bertanya dengan isteri baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala. Mereka bertanya pada Sayyidatina Aisyah bagaimana tentang ibadah baginda Rasulullah SAW. Setelah itu Aisyah pun menceritakan tentang ibadah baginda Nabi SAW, kan. Lalu mereka membuat kesimpulan. Lelaki yang pertama berkata, kalau macam tu, kan, kalau macam tu saya akan bangun malam, setiap malam dia akan bangunlah berqiyamul lail tanpa miss. Itu lelaki yang kedua pula dia kata, kalau macam tu aku akan berpuasa setiap hari. Aku akan berpuasa setiap hari. Kemudian lelaki ketiga, kalau macam tu aku tidak akan berkahwin selama-lamanya. Okay? Jadi apa yang diucapkan oleh ketiga-tiga lelaki tadi didengari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menegur akan apa yang dikatakan oleh ketiga-tiga lelaki. Maka Nabi kata, jangan begitu. Jangan begitu. Kerana aku juga beribadah dan ada masanya aku berehat. Ada masanya aku berehat. Bila penat aku berehat. Lelaki kedua kata, kerana Nabi berkata pada lelaki yang kedua, jangan begitu. Kerana aku ada masanya berpuasa dan ada masanya aku berbuka juga. Dan Nabi berkata pada lelaki ketiga, jangan begitu, jangan kamu tak kahwin selama-lamanya, maka naklah kamu berkahwin. Kerana aku juga berkahwin. Okay? Semaknanya sesiapa yang tak kahwin lagi, pergilah cari rumah. Yang belum kahwin lah. Dah kahwin, nak tambah lagi, terpulanglah. Duda pun cari lah. Duda pun cari lah, kan. Carilah penoman tompet berburak, kan. Kawan berburak. Saya tak ada burak. Okay. Kalau ada lah, kalau tak ada, buat macam mana? Tak. Ada tak minat? Ada. Ada, okey. Nombor kan. Okey. Baik, semaknanya kehidupan dunia jangan ditinggalkan, akhirat pun jangan lupa. Kerana dunia mazra'atul akhirat. Dunia adalah jambatan untuk akhirat. Yang tak boleh itu ialah kita sibuk menumpukan dunia sehingga kelupakan akhirat. Itu yang tak boleh. Kita bekerja siang malam, pagi petang bekerja. Dengan kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung tak ada ibadah. Okay, langsung tak ada solat, langsung tak ada puasa. Nak datang ke surau ke masjid pun memang tak pernah lah. Tak ada langsung datang ke surau masjid. So bila masa dia datang ke masjid ke surau? Waktu meninggal lah. Waktu meninggal masa baru datang. Itu orang lain dan bawa ke jenazah dia ke masjid ataupun surau. Dah sampai masjid surau tu, dia pula jadi imam pula. Dia duduk depan. Kan? Dia dah jadi jenazah duduk depan lah. Takkan jenazah duduk belakang. Nampak? Dia pula jadi imam. Macam tu. Bukan jadi imam, tapi dia disembahyangkan.
disembahyangkan oleh orang yang di belakang. Walaupun begitu kan, imam pun mendoakan keampunan bagi dia juga. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Tak? Allah Tuhan baginya dosanya, kesalahannya, kan? Itulah. Imam pun doakan tu dia lah, nampak. Doa yang biasa dibaca imam. Allahumma nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azziba hazal mayyit, alla tu'azziba hazal mayyit. Ya Allah Tuhanku, sungguhnya kami kan mohon pada Allah dengan hak Muhammad ataupun dengan ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya bahawa kamu jangan mengazab akan mayat ini, supaya kau jangan mengazab akan mayat inilah. Itulah doa yang dibaca oleh imam ketika mengimamkan sembahyang jenazah. Mana mohon keampunan juga bagi dia lah, walaupun kadang-kadang tak pernah pun dia datang ke rumah Allah Subhanahu itu. Baik. Seterusnya kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Surah Al-Jumu'ah ni ayat 10. Fa iza, dan apabila qudiyatis shalah, apabila kamu telah selesai mendirikan solat, fantashiru fil ard, berhamburanlah kamu dalam muka bumi, berhamburanlah dalam muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kamu akan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullaha katsira, di samping itu naklah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingatan yang banyak, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan, mendapat kejayaan dunia dan akhirat. So maknanya bila kita dah selesai mengerjakan solat Jumaat, ini solat Jumaat ini selesai solat Jumaat kan, fantashiru, berhamburanlah, hamburanlah bumi lah, carilah pekerjaan dia lah, apa yang betul lah. Yang penting rezeki tu okay? Jangan cari berhamburan dalam muka bumi, tapi cari benda yang haram. Dia kata berhamburan, Ustaz, kan ayat tu kata berhamburan muka bumi, tapi tak ada sebut pun yang halal gitu. Tak ada sebut pun cari yang halal, dia kata. Maka dia pula mencuri lah. Itu pun berhamburan juga. Sembahyang juga, Ustaz. Betul tak? Sembahyang Jumaat juga. Tapi curi duit di surau, duit masjid, curi juga lah. Okay? Sebenarnya tidak. Okay? Jadi yang ditutup itu benda yang halal sahaja. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas kulu min thayyiba, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah oleh kamu kan daripada benda-benda yang baik, halalan thayyiba, benda yang halal lagi yang baik. Halal kemudian lagi thayyiba ni mana bersih lah, bersih. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan kan, kerana syaitan itu aduun mubin, musuh kamu yang paling nyata, musuh kamu yang paling nyata. Okey, semana tekankan Islam ni ialah makan minum, betul tak? Memanglah tekan makan minum, tapi mestilah halal thayyibah, benda yang halal lagi baik, bersih, tidak ada benda-benda syubhat supaya kan, yang tidak ada bercampur benda haram tu. Orang masak itu orang Melayu itu benda halal. Belum tentu. Kenapa? Kerana kadang-kadang bahan mentah itu masalahnya. Mentah. Sebabnya setiap bahan mentah yang kita guna untuk memasak makanan mestilah kalau boleh ada tanda logohan. Kan? Bila dah ada tanda logohan lah, semana jamilah kebersihan dia tu. Okey. Banyak kalau kita kadang tahu ni memang Islam asli ke halal tu, tapi dia tahu dia ram tu bahan mentah dia daripada mana. Tu kena pastikan mentah ni lah bahan mentah yang benar-benar bersih, suci dan sebagainya. Tu barulah sesuai dengan halal thayyibah. Halal lagi baik, lagi bersih.
Kerana bersih itu bukan hanya sekadar bersih daripada sudut pandangan mata saja. Bersih mana segi zat dia bersih. Benda-benda itu suci, tidak ada campur benda-benda yang haram, benda-benda yang tak jelas ni kehalalannya. Macam tu. Baik. Boleh tak? Boleh. Sebenarnya kalau dilihat pada ayat tadi, dah selesai mengerjakan solat, berhamba di muka bumi, kemudian apa ni disuruh cari? Wa'tahu min fadlillah. Cari oleh kamu dengan daripada kurniaan Allah, kelebihan Allah SWT yang bagi rezeki pada kita. Siapa yang itu? Wazkurullaha katsira, dan ingatlah oleh kamu akan Allah Ta'ala katsira, banyak-banyak. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Maknanya rezeki cari juga, tapi dalam masa yang sama berzikir kena ada juga, ingat Allah Ta'ala kena ada juga. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, dan mereka itu sentiasa memikirkan tentang kejadian benda yang cerita Allah Subhanahu wa taala. Rabbana khalaqta hadza batila, dan berkata maksudnya Allah Subhanahu wa taala tiada Allah Taala menciptakan suatu benda itu secara sia-sia. Allah Taala cipta dunia ini bukan sia-sia, ada tujuan dan juga sebab dia. Mesti ada tujuan dan juga sebabnya. Mesti ada hikmah siapa benda yang mencipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga suatu benda sama ada musibah ke, sihat ke, ya, sakit ke, menangis ke kita, sedih ke, semua itu ada hikmah-hikmah tertentu yang tak pun ditetapkan terhadap diri kita. Rabbana khalaqa hadza batila subhana faqina azabannar. Ya Allah Tuhanku, jadi orang-orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala tadi, sama ada secara duduk, berdiri, berbaring, kemudian mereka itu sentiasa memikirkan setiap benda yang dicipta Allah Subhanahu ke bumi ini. Kemudian dia berkata, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tiadalah kau ciptakan satu benda ni ya Allah kan secara sia-sia ataupun secara main-main. Dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala, lindungi akan daku ya Allah, lindungi kami ya Allah daripada azab api neraka. Baik, gitu. So maknanya cari rezeki tetap cari rezeki, bekerja tetap bekerja, dan niat bekerja untuk ibadah Allah Ta'ala. Kemudian cari kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurniakan kepada kita, tapi dalam masa yang sama ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak-banyak, berzikirlah sampai banyak-banyak. Gitu. Baik, Islam mengandungi bermacam-macam peraturan yang ditujukan hanya kepada manusia, sesuai dengan fitrah manusia yang hidup kan menempuh dua alam, alam dunia dan alam akhirat, yang memerlukan perseimbangan hidup di dua alam ini. Kita ada alam dunia dan akhirat. Ini kalau secara kasar dia. Tapi sebenarnya alam ni pun banyak alam. Kita ada alam janin, alam roh, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam barzah dan alam akhirat. Kalau sebut dalam kitab lain pula ada lagi alam lain, alam jabarut, alam malakut, alam jin kan, alam syaitan lah, macam-macam alam terhadap dunia ni. Okay, tapi hakikatnya apakah yang dikatakan alam? Hakikat dikatakan alam itu ma siwallah, sesuatu benda yang selain daripada Allah, itulah dikatakan alam. Sesuatu benda yang selain daripada Allah Ta'ala, itulah yang dikatakan alam. Dan kita ini pun termasuk dalam alam dia. Kita pun termasuk dalam alam ini. Okey. Dan dalam alam ini pun kan kita pun kadang-kadang tak habis nak jelazah. Dalam Negeri Sembilan ni kan, adakah semua corok kita dah pergi dah dalam Negeri Sembilan ni lah? Tak ada kan? Selama kita hidup berapa tahun tuan-tuan hidup dah? 50 tahun, 60 tahun tuan-tuan hidup di Negeri Sembilan ni, tak semua dah tuan-tuan dah pergi.
tak semua kampung tuan-tuan pernah masuk. Betul tak? Nampak? Itu Negeri Sembilan je. Belum dalam Malaysia lagi. Belum di Asia lagi. Belum di Asia lagi. Belum di yang kata benua Asia lagi. Belum dalam planet lagi. Dalam bumi ni kan. Dalam bumi pun tak pernah. Tak semua tempat kita dah dah. Kerana alam ni terlampau luas. Alam ini terlampau luas tuan-tuan. Berbanding dengan kita ni sangat kerdil. Sangat kecil kita ni berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan terlampau halus lah. Sangat kecil. Ibaratnya lah. Kalau kita nak lihat satu benda kecil tu, kita terpaksa menggunakan kanta. Barulah nampak benda tu. Pun tak nampak lagi. Kadang-kadang ada juga terpaksa pakai mikroskop kan. Macam orang kata orang sains kan. Orang suka buat orang kata kajian-kajian kan. Kecil ni bakteria kan, bakteria atom dan sebagainya. Jadi mereka tak boleh lihat dengan secara mata kasar. Kena tengok pakai mikroskop. Mikroskop. Nampak? Itu juga benda yang terdapat di alam dunia ni. Bintang-bintang. Bintang-bintang itu kan kita tak boleh tengok dalam mata kasar. Kerana terlampau jauh. Jadi terpaksa menggunakan alat. Teleskop nama dia. Teleskop. Kerana teleskop pun macam jenis. Ada yang harga berjuta-juta harga dia. Berjuta harga dia kan. Yang dekat apa tu, yang tempat tengok anak bintang tu pun harga dia berjuta jugalah. Dia berjuta. Dia tu yang mais beli daripada Amerika tu. Mahal harga dia. Kan? Jadi dengan alat tadi maka kita dapat melihatlah planet-planet yang terdapat di alam dunia ni. Kan? Sebanyak sangat di alam dunia ni. Kalau kita tahulah kita ni ada macam-macam planet, ada planet Pluto lah, Zuhal lah, Mustari dan sebagainya. Okay. Kalau kita lihat Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bermimpi, kata ra'aitu ahada asyara kawkabau wasyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Nabi Yusuf bermimpi, dia berkata pada ayah Nabi Yakub, aku telah melihat akan ahada asyara 11 bintang. Dia kata 11 bintang tu masa 11 planet. Ra'aitu ahada asyara kawkabau wasyamsu wal qamar, dan juga matahari dan juga bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku lihat mereka itu semua sujud kepadaku. Sujud kepadaku. So daripada ayat tadi menunjukkan pada kita planet ini terdapat orang kata 11 planet lah. Termasuklah Utari lah. Tapi sebenarnya jumlah planet ini bukan itu saja. Terlampau banyak, berpuluh ribu bilion sebenarnya planet terdapat di alam ini. Kan? Dan kita ni kan berada dalam satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. So dalam galaksi Bima Sakti ini ada matahari, ada bulan, ada planet-planet yang 11 tadi, termasuklah planet bumi ni. Okay? Itu satu galaksi saja. Dalam satu galaksi ini terdapat berpuluh ribu bintang. Okay? Dalam alam ini bukan satu galaksi, berpuluh ribu galaksi. Berpuluh ribu galaksi yang terdapat di alam ini. Sebenarnya kalau kita banding kita dengan alam ni, kita sangat kerdil, sangat halus. Sama macam kita ni duduk dalam satu kuman ataupun satu jarum tu. Jarum tu yang kita campak dalam laut. Jarum kita campak dalam laut. Itulah bayangnya lah. Nisbah diri kita ni dengan alam itulah. Alam itu. Betul juga ilmu yang kita ada. Ilmu yang kita ni ada gini diumpamakan macam satu jarum lah. Satu jarum yang kecil campaklah laut, kemudian kita angkat jarum tadi, kemudian terlihat berapa banyak nisbah air terdapat pada jarum itu. Tuntas itu dia punya air yang terlekat pada jarum itu sangat sedikit lah. Itulah perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat kerdil kita disembahkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya kalau kita sangat gede, so maknanya jangan kita sombong, jangan ego, jangan dalam hidup dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, kerana kita hakikatnya semua akan mati besok. Hakikatnya kita semua akan mati. Tidak ada yang tidak mati.
Hatta malaikat maut pun akan mati juga. Malaikat maut besok akan mencabut sendiri nyawa dia. Okay? Kita pun akan mati. Kita akan berada di alam barzakh pula, alam kubur. Dan kebiasaannya tuan-tuan, tempoh berada di alam kubur itu lagi lama berbanding dengan tempoh kita hidup dalam dunia ini. Tempoh kita hidup di alam kubur adalah lagi lama berbanding dengan tempoh kita berhidup di alam dunia ini. Contoh paling mudah ialah manusia yang mati semenjak daripada zaman Nabi Adam AS. Okay. Sampai sekarang dia masih berada di alam kubur. Masih berada di dalam kubur. Sedangkan kiamat belum berlaku lagi. Bayangkanlah semenjak daripada Nabi Adam AS lah. Sampailah pada sekarang. Macam itulah. Semaknanya hidup kita di alam dunia lagi singkat berbanding dengan hidup di alam kubur. Gitu. Okay. Dan alam juga ini sangat luas. Kalau sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dan kata berkenaan dengan malaikat yang naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikata tempohnya ialah 50,000 tahun. Jarak perjalanannya 50,000 tahun. Allah Ta'ala sebut dan kata ta'rujul malaikatu ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ta'rujul malaikatu ruh, naiklah para malaikat dan geruh. Ruh maknanya malaikat Jibril alaihissalam ilaihi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kana miqdaruhu adalah kadarnya 50,000 sanah, sebanyak 50,000 tahun. Tempoh dia 50,000 tahun barulah sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya alam ni, nak tempuh alam ni terlampau jauh. Kita tak terjangkau oleh menempuh alam ini. Terlampau luas lah. Dan langit pun tuan-tuan ada berapa tuan-tuan? Ada 7 lapisan langit. Kan? Bintang-bintang ini berada di lapisan langit yang pertama. Sama'ud dunya, langit dunia. Sebagian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami hiasi akan sama'ud dunya, langit dunia tadi, dengan masabih. Masabih, asal mana masabih ni? Lampu-lampu. Tapi sini bukan lampu, maknanya nujum, bintang-bintang. Bintang-bintang. Okey? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan akan bintang ataupun tai bintang itu sebagai bahan untuk melejam syaitan. Kerana syaitan ni kan, mereka ni suka mencuri berita-berita daripada langit, dan berita tadi disampaikan, kalau mereka berjaya mencuri berita langit, mereka akan sampaikan kepada tuk-tuk bomoh ada nujum sebenarnya kan, dan nujum pula menambah lagi benda-benda batin yang tak elok dan disampaikan kepada orang yang dirawat ataupun pesakit macam tu. Kan, jadi orang pesakit pun percayalah apa yang dikatakan oleh tu nujum tadi, tu bomoh tadi. Macam tu. Macam mana kita nak tahu nujum, terbomoh dengan orang yang mengamalkan perubatan Islam? Orang yang mengamalkan perubatan Islam dengan tuk nujum ataupun tuk bomoh, beza dia lah, mudah lah. Antaranya ialah biasanya bahan-bahan yang digunakan untuk rawatan itu ialah benda-benda, kalau Islam itu perubatan Islam, benda-benda yang diizin oleh syarak lah. Kan, mereka menggunakan ayat Quran ataupun menggunakan doa-doa yang disampaikan, diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk bomoh ataupun untuk nujum, biasanya apa yang dibaca tu kadang-kadang tak jelas apa benda dia baca dia kan. Dan biasanya untuk bomoh ini mereka enggan berkongsi ilmu dengan orang lain. Dia enggan berkongsi ilmu pada orang lain. Okay? Kalau perubatan Islam, mereka biasanya rajin mengongsikan ilmunya pada orang lain, disampaikan pada orang lain, supaya orang lain pun boleh beramal dengan ilmu tersebut lah, untuk rawatan. Betul tak? Kalau untuk bomoh ni dia jarang, susah kita dapat ilmu dia. Dia tak nak share ilmu dia. Kenapa tak nak share? Tuan-tuan boleh jawab lah. Kenapa tak nak share kan? Kalau dah share kan, habislah dia punya tu, periuk nasi dia semua. Tak dapat cik makan lah, tuan-tuan semua dah tahu. Jadi orang tak cik dia, cik tuan lah. Kan? Jadi tertutup lah macam pintu rezeki tadi kan. Macam tu. Sebenarnya dunia ni banyak tak orang sakit? Banyak kan?
Banyak orang sakit dalam dunia ni. Tak habis-habis orang sakit. Tengoklah hospital tu. Penuh orang sakit hospital kan? Tahu tak? Kadang-kadang dekat katil tu tahu apa banyak dah orang mati. Dekat katil hospital. Kadang-kadang kita masuk hospital kan? Kita masuk hospital, konon tahan buat pula. Kan ada pula orang sebelah tu. Kita pun tanyalah dia tuan sakit apa. Dia pun kata ni, kita pun kata orang sakit kita pula. Tak lama lepas tu dia mati. Tak lama lepas tu mati. Tuan-tuan tengok mati kan. Dia below ke lah. Agak air below dia lagi. Lepas tu masuk pula sakit lain pula. Kan ganti tempat yang dah mati tadi. Kita pun buka kan mana. Lepas tu tak lama tu dia pula mati. Comel dah ni. Dah 2 orang dah mati ni. Dah ada 2 orang mati dah. Lepas tu masuk pula orang lain pula macam tu juga. Lepas tu anak pun datang, dia kata, ayah dah sihat dah, jomlah ayah balik. Jomlah kita balik, kata. Kau duduk sini habislah, kata. Hilang semangat. Hilang selera nak makan kan. Dia tengok orang sebelah tu mati. Tapi hakikatnya itulah. Kan? Hakikatnya kita pun besok akan mati. Semua akan mati. Bila dah mati besok, kan? Rumah kita yang cantik, yang lawa, ada swimming pool semua lah kan? Dengan rumah kita yang banglo bertingkat lah, macam-macam semua ada. Tinggal semua tinggal. Kan? Semua tinggal. Itulah lubang tu yang berapa kaki tu, yang apa tu si Sudin cakap tu kan. Cerita apa nak beli tu. 6 kaki bawah, 6 kaki kanan tu. Itulah lubang Semua duduk dalam tu. Harta benda, kemewahan semua tinggal. Semua tinggal. Kan? Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, "Iza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, qalatin nas, berkatalah manusia berkata, ma khallafa, apa yang ditinggalkan. Wa qalatil malaikah, dan malaikat pula berkata, ma qaddama, apa yang dia telah dahulukan. Apa yang dia telah dahulukan. Kan? Manusia tanya apa yang dia dah tinggalkan. Mana apa harta yang dia tinggalkan. Kan kereta dia berapa biji dia tinggalkan. Bini berapa orang tinggalkan. Kan? Anak berapa orang tinggalkan. Rumah berapa biji dia tinggalkan. Kan? Kereta tanah orang kan bertanya-tanya lah. Macam tu. Ma qaddama, apa yang dia dah tinggalkan. Sedangkan malaikat pula tanya, kan? Tadi manusia ma khalafa, apa yang ditinggalkan. Mereka tanya ma qaddama, apa bekalan dia, apa amalan dia dah buat. Puasa aja no, sembahyang apa, haji aja no, kan? Malaikat dia ma'ruf naik muka ada tak dia buat. Kan? Datang sembahyang jemaah ke masjid, kuliah agama dah tak pergi dengah. Tak? Ma qaddama, apa yang didahulukan. Terus sebab Nabi SAW bersabda, dia kata, "Iza mata ibnu Adam in qamaluhu," apabila mati maka terputuslah amalannya. Illa min salasah, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, waladun salih yad'uhu, anak yang soleh yang mendoakan bagi. Yang kedua, sedekatul jariyah, sedekah jariyah ataupun wakaf. Yang ketiga, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat yang diajarkan kepada orang lain. Diajarkan orang lain. Okay? So ini 3 perkara lah yang tak akan terputus. Tak terputus. Sedekah jariyah, anak yang soleh yang mendoakan. Okay? Yang ketiga, ilmu yang manfaat disampaikan kepada orang lain. Yang lain tu habis semua terputus. Dan Nabi pernah bersabda, dia kata, kan, yang mengiringi jenazah kubur itu ada 2 perkara. Ada 3 perkara yang mengiringi jenazah bila sampai ke kubur. Ada 3 perkara yang mengiringi. Pertama, anak-anak dia. Yang kedua dia. Yang ketiga, amalan dia. Yang ketiga, amalannya. Daripada 3 tadi, kan, kembali 2, tinggal 1. Kembali semula ke rumah, tinggal 1. Maknanya ahli keluarga dia akan kembali ke rumah. Kan, anak-anak akan kembali semula ke rumah dia. Kemudian harta dia pun kembali ke rumah. Kalau sebelum ni dia pakai selalu buat kereta tu, pergi mana-mana dia buat kereta Mercedes kan. Kereta Mercedes tu akan iring ke kubur juga. Tak ada kereta Mercedes tu masuk ke dalam kubur, tak ada. Tak ada. Kecuali adalah kalau di luar negara adalah. Luar negara kan.
Kalau tengok luar negara tu kan, yang bukan Islam lah, mereka bukan sahaja menanam jenazah tadi, malah motor kereta pun ditanam sekali. Dah tengok kan dalam FB kan, motor kereta ditanam sekali. Kan katil kan, kursi semua dia masuk sekali dalam kubur tu. So maknanya dia punya ruang kubur tu kena besar lah. Taklah macam kita ni, ruang kubur kita berapa kaki yang si Sudin cakap tu. Tapi kalau negara dia lebih besar. Kenapa? Dia nak masukkan sendiri harta dalam tu. Sebagai bekalan besok di akhirat. Besok kereta. Ferrari dia kan. Jadi kalau tuan-tuan nak ada kereta di akhirat besok, bawa lah kereta tu masuk dalam kubur sendiri. Nanti orang kata orang gila kan. Tak betul ni, faham tak betul. Akidah tak betul kan. Ni kita bawa tu bekalan kita. Kalau bawa ke akhirat besok kan, kalau minyak habis, mungkin kita tuan-tuan boleh isi minyak lah. Mungkin kita bawa spare minyak. Dalam kubur tu kita bawa lah spare minyak, contoh 1 tong lah spare kita akhirat besok. Habis kalau minyak habis akhirat je lah. Kita buat kereta akhirat kita, Mercedes kita dah. Habis kalau habis minyak akhirat, so nak isi kat mana? Ada tak petrol pump besok? Ada tak petrol pump? Tak ada. Petrol pump tak ada. So kalau minyak habis lah. Akhirnya jalan kaki jugalah kepada manusia tu. Allah, masya-Allah tuan-tuan. Ni kadang-kadang manusia dah tak betul dia punya tu kan. Dia nak bandingkan alam akhirat dengan alam dunia. Mana boleh? Alam akhirat lah kan. Tak ada benda nak boleh dalam dunia bawa tu. Macam tu. Malahan kita bangkit dalam kubur pun tuan-tuan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian lah. Bangun daripada kubur tu semua dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan kata berkulub, mana tidak berhatan, dalam keadaan tidak berhatan. Jadi Sayyidina Aisyah bila dengar Nabi kata macam tu, maka Aisyah kata, kalau macam tu ya Rasulullah, masing-masing adakah nanti akan sibuk melihat kepada aurat masing-masing? Masing-masing sibuk nak lihat aurat masing-masing. Nabi kata tidak. Masing-masing masa tu tak ada nak sibuk nak melihat aurat masing-masing. Kenapa? Kerana masa itu adalah hari yang paling sibuk, kata Nabi. Hari yang paling sibuk. Kerana masing-masing sibuk ni nak fikir ni sama ada syurga ataupun neraka. Aku ni ke mana ni? Ke syurga atau ke neraka? Syurga atau neraka? So tak ada masa nak memikirkan benda-benda macam tu. Tak ada masa nak melihat aurat orang lain. Macam tu. Kerana masing-masing tertumbu kepada kan hari penghitungan, penghisapan, kemudian neraka pula dah terdengar dia punya ngauman dia kan. Dia punya suara neraka tu pun dah terdengar dah. Daripada jauh dah dengar suara neraka. Okay? Gitu. Baik. Sebenarnya Allah Ta'ala firman Al-Quran, dia kata wabtaghi fi ma ataakumullah darul akhirah wala tansa nasibaka min dunia. Kan? Wa tutul kamu kan dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadamu akan pahala dan kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu lupakan bahagian kamu, keperluan kamu dan bekalan kamu dalam dunia. Jangan lupakan. Ya. Terus ini kembali lalu. Dan akhirat besok semua akan ditanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya akan diperlihatkan. Dan siapa yang mengamalkan amalan buruk yang keji walaupun sebesar zarah, nescaya dia akan diperlihatkan. Semua akan diperlihatkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Barang siapa yang amalannya buruk, yang amalan buruk, besok masing-masing akan menundukkan kepala. Menundukkan kepala kerana hina, kan? Kerana hina dia dan orang kata kan hilangnya maruah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan siapa yang amalan baik, berseri-serilah mereka. Ceria mereka, berseri-serilah muka mereka, kerana tempat mereka nanti akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Islam selaku agama menggesa manusia berusaha mencari harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala dan mengerjakan amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa keselamatan dan kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Tetapi
kita lupakan kebahagiaan dalam dunia untuk merasai kesenangan hidup secara halal. Kan, sebelum menikmati kesenangan dan kebahagiaan dalam yang kekal abadi di akhirat. Kan ada ulama membahagikan, kehidupan dunia kepada akhirat ni terbagi pada 4. Kehidupan dunia akhirat ni, hubungan dunia akhirat ni terbagi pada 4 kategori. Yang pertama, ada manusia yang hidup dalam dunia ni keadaan susah. Dunia susah, akhirat pun dia susah. Hidup dunia dia susah, miskin. Akhirat pun dia miskin juga. Itu golongan pertama. Golongan kedua, akhirat dia miskin. Akhirat miskin, dunia dia di dunia dia miskin, tapi akhirat besok dia senang. Akhirat dia senang. Kumpulan yang ketiga, di akhirat dia senang. Di dunia senang, akhirat dia miskin. Di dunia senang tapi akhirat dia miskin. Golongan yang keempat, di dunia dia kaya raya, senang hidup, akhirat pun dia kaya juga. Senang hidup dia, kan? Bahagia di akhirat. So, antara 4 kumpulan ni, mana yang tuan-tuan nak? Nak kumpulan pertama ke, kedua ke, keempat? Tentu nak yang keempat lah. Tentu nak keempat. Mana bahagia di dunia ni dan bahagia akhirat. Mana kaya di dunia dan kaya juga di akhirat. Ada orang miskin dunia, kan? Bayang tak ada, mal semua tak ada, semua miskin, tak pun miskin. Tapi masa sama solat pun tak nak. Dia dah tahu dia miskin dah. Dia tahu miskin, tapi solat pun tak nak. Berdoa pun tak nak, semua tak nak. Jadi dunia akhirat dua-dua dia miskin. Okey? Dan kemungkinan mungkin masuk neraka pula kerana segala kewajipan dia dah abaikan. Okey? Yang kedua tadi, dalam dunia ialah dia miskin, tapi solat dia tak tinggalkan. Solat tak tinggal. Semua dapat kebaikan, semua dia buat. Mana di dunia miskin, akhirat dia kaya. Yang ketiga, dunia dia kaya, akhirat miskin. Kaya memang kaya lah, kan? Apa benda yang tak ada pada dia, semua ada. Duit, semua dia ada, kan? Rumah yang cantik, semua ada. Kemewahan, harta, tanah, semua ada. Aset-aset semua ada. Tapi masa sama dia abaikan segala kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, abaikan. Kemudian yang lain pula, contohnya dia suka kita memfitnah orang. Kan? Itu dia katakan sebagai muflis. Pernah akan dengar hadis berkenaan muflis? Nabi kata, kan, akhirat besok akan ada di kalangan umat aku tu yang muflis. Ya Rasulullah, muflis ni biasanya orang tak ada harta, la dirhama wala la dinar wala dirham. Orang yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Itu dia kata muflis. Nabi kata, bukan itu muflis yang aku masukkan, kata Nabi. Masuk muflis tadi kat dunia, kan? Dia banyak melakukan benda-benda yang bukan-bukan. Kan, mulut dia tak jaga, tangan tak jaga. Mana dia kini kaki fitnah lah. Suka fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya. Okey? Banyak fitnah, benda-benda lain pun banyak dia buat. Kemaluan tak jagalah, buat benda haram. Okay? Jadi akhirat besok, kan, segala kebaikannya tadi akan dibagi kepada orang yang difitnahkan tadi. Siapa yang difitnahkan tu? Dia akan bagi kebaikan tadi pada orang lain dah. Kejahatan orang pula dibagi pula ke dia pula. Kejahatan orang lain tu, kan, dosa-dosa orang lain akan dipikul pula pada dia pula. Dia pula terpaksa menanggung pula. Itu dia katakan orang muflis lah. Kan? Mana segala kebaikan dia, kalau sebelum ni kat dunia dia ada puasa, ada sembahyang, semua dapat. Tapi fitnah tak pernah kata lekang daripada diri dia lah. Benda tak baik semua ada pada dia, kan? Benda baik pun ada, tapi yalah, semua kebaikan ini dibagikan kepada orang yang dia telah zalimi tadi. Dia fitnahkan itu, dan keburukan orang lain tadi akan dipikulkan kepada diri dia pula. Nauzubillah. Janganlah kita jadi macam itu pula, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Baik, sampai situ. InsyaAllah akan datang kita sambung Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka soalan kalau ada soalan sebelum saya tutup.
Ada? Tak tahu. Tak tahu apa. Tak ada soalan okey, tak ada soalan, tak apa. InsyaAllah semua tu. Kalau macam tu kita tangguhkan macam kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyan fataya alimna lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahma fa'il. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana la rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum wa taqabbal ya karim. Ya.